Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghirup udara segar untuk meneruskan kehidupan. Pada hari ini saya ingin membahaskan sebuah topik yang amat menarik, iaitu topik berkaitan dengan amalan pembaziran. Seperti kita tahu, amalan pembaziran ini terdapat pelbagai jenis. Sebagai contohnya, amalan pembaziran masa, pembaziran makanan, pembaziran elektrik dan sebagainya. Pada hari ini saya ingin merungkapkan satu topik pembaziran, iaitu di dalam topik kecilnya pembaziran makanan. Seperti mana kita tahu, di Malaysia populasi pembaziran makanan sangat tinggi setiap tahun ke tahun. Banyak dah isi yang telah saya huraikan. Antara contoh isi yang terbesar ialah hawa nafsu merupakan saudara setan. So sama-samalah kita iktibar. Kalau boleh, kalau kita nak buat baik itu jangan buat seorang-seorang. Ajaklah member sekali. Kalau contohnya macam ajak pergi masjid, ajaklah member sekali. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang bermaksud, tidak benar-benar beriman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis ini ingin menunjukkan bahawa betapa pentingnya sifat silaturahim antara sesama Muslim untuk mengeratkan lagi ukhuwah kita sebagai satu persaudaraan. Di samping itu, hadis ini juga tuju untuk menjalinkan hubungan mesra antara Muslim-Muslim yang lain. Selain intipati hadis yang terdapat dalam ini, seseorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu jiwa. Yang mana contohnya, kalau dia betul-betul mencintai saudaranya itu, dia mencintai saudaranya itu seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Ini bermaksud jika bermaksud macam orang tu dia tak nak dia masuk syurga seorang-seorang, dia ajak member dia sekali. Macam gitu. Dalam erti kata lain, hadis ni kan tadi macam tidak benar-benar beriman. Dalam erti kata lain, bukan seseorang itu tidak beriman, tetapi nak tujukan kepada tidak sempurna iman seseorang. So kat sini, hadis ini cukup penting untuk kita memahami lagi konsep persaudaraan. Pengajarannya, semua orang Islam adalah bersaudara tanpa mengira rupa paras, warna kulit, bangsa, darjat dan keturunan. Contohnya ialah contohnya macam contoh India tu baru masuk Islam, lepas tu dia hitam, lepas tu kita terus resis dengan dia, tak nak kawan dengan dia sebab dia hitam. So tak boleh lah macam tu kan. So kita sesama Islam kenalah kena kawan antara satu sama lain. Umat Islam juga dianjurkan untuk bersatu hati dengan masyarakat sekeliling. Di dalam penghasilan video dakwah, kita perlulah mempunyai yang pertama topik, objektif, maksud, isi, hujah dan penutup. So pada hari ini, objektif tajuk saya pada hari ini adalah ingin membendung ataupun untuk mengurangkan individu yang mengamalkan sikap pembaziran makanan di dalam kehidupannya.
Pembaziran makanan dapat didefinisasikan di dalam Kamus Dewan yang bermaksud berlebih-lebihan sama ada berjual beli makanan maupun memasak berlebih-lebihan terhadap makanan sehingga mengamalkan pembaziran. Tidak kisahlah pembaziran itu sedikit walaupun banyak, kerana pembaziran itu tetaplah pembaziran. Poin pertama yang mengakibatkan seseorang itu mengamalkan pembaziran ialah makan mengikut hawa nafsu. Dalam Allah telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-31, mafhumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, berhiaslah, berpakaian cantik-cantiklah ketika kamu ingin melakukan ibadah, iaitu solat, serta makan dan minumlah, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat ini Allah telah menerangkan bahawa janganlah kamu berlebih-lebihan dalam membuat sesuatu pilihan, iaitu makanan serta minuman, supaya kamu tidak mengamalkan pembaziran, kerana pembaziran itu merupakan amalan syaitan. Seterusnya, izinkan saya untuk membaca teks kerana hadis yang ingin saya sampaikan ini amatlah panjang untuk dihafal. Hadisnya berbunyi begini. Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Raja'na minal jihad al-saghir ila al-jihad al-kabir. Qalu wa ma al-jihad al-kabir? Qala jihadul qalb. Yang bermaksud kami telah pulang daripada jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu jihad yang besar? Nabi Muhammad SAW bersabda, kesungguhan seseorang hamba melawan hawa nafsunya. Ini dapat digambarkan bahawa di dalam Islam, hawa nafsu merupakan musuh terhebat umat Islam, kerana hawa nafsu, dengan adanya hawa nafsu yang kuat, kita akan melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda di dalam hadis yang lain yang bermaksud lawanlah dengan sekeras-kerasnya terhadap hawa nafsumu seperti mana kamu melawan musuh-musuhmu. Sesungguhnya hawa nafsu merupakan musuh-musuhmu yang terkuat. Ini dapat dijelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada kita supaya menjaga dan melawan hawa nafsu, supaya kita tidak terikut nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membuatkan kita terjumus ke lembah kemaksiatan. Seterusnya, saya tertarik untuk menceritakan sebuah cerita yang pernah saya alami sewaktu bulan Ramadan. Sewaktu itu, saya dan keluarga saya pergi ke bazar Ramadan. Ketika itu, masing-masing dah pegang makanan yang banyak, dan kakak saya ingin membeli satu makanan. Saya tak ingat makanan apa. Tak silap saya macam makanan-makanan ringan lah, macam ayam gunting, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu saya kata kat kakak saya, Kak, makanan kita banyak, nanti bazir. So kat situ saya cakap dengan kakak saya, janganlah kita melakukan pembaziran. Nanti sebab pembaziran ini merupakan amalan syaitan. So dia dengar, dia faham, lepas tu kami pun gerak terus pulang. Seterusnya, isi saya yang kedua ialah kita perlulah mengetahui konsep membazir itu adalah amalan syaitan. Seperti yang kita tahu, seperti realitinya yang kita dapat lihat pada bulan Ramadan, alalang Ramadan
dalam lagi beberapa hari saja. Dalam Ramadan, kalau kita dapat tengok dalam statistik, Malaysia telah membuang bertan-tan makanan di dalam tong sampah yang mengakibatkan populasi pembaziran makanan bertambah pada waktu itu. Ini disebabkan pengunjung-pengunjung yang pergi ke bazar membeli makanan dengan banyak lalu membuang dengan begitu sahaja. Perkara ini pada saya adalah sangat tidak bagus kerana pembaziran merupakan satu amalan yang buruk dipandang oleh khalayak ramai. Seterusnya, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah merupakan saudara-saudara kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan ini merupakan makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Korang nak ke jadi saudara syaitan? Mesti tak nak kan? So sama-samalah kita mengelakkan daripada melakukan pembaziran. Kalau tak boleh terus on the spot, kita tukar slow-slow. Maksudnya dalam kita berjimat cermat dalam makanan, tidak ambil dalam makan taklah ambil banyak sangat, ikut tahap-tahap kita punya pemakanan. Okey? Seterusnya, Imam Ibn Katsir radhiyallahu anhu telah menjelaskan ayat tersebut, iaitu surah Al-Isra tadi, di dalam kitab tafsirnya, yang bermaksud bahawasanya orang-orang yang boros itu menjadi saudara syaitan kerana dia melakukan pembaziran, iaitu perbuatan yang bodoh serta meninggalkan ketaatan kepada Allah serta melakukan perbuatan yang mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan itu ingkar kepada Tuhannya kerana dia mengkufuri nikmat yang Allah telah berikan kepadanya dan tidak taat kepada Allah, bahkan membalasnya dengan perbuatan derhaka dan tidak perintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Quran serta hadis ini telah cukup untuk saya menggambarkan betapa bahawa amalan pembaziran, iaitu amalan hawa nafsu ini, sesungguhnya amalan hawa nafsu ini merupakan saudara-saudara syaitan. Oleh itu sama-samalah kita menjauhi daripada perbuatan tersebut supaya kita disayangi dan janganlah kita menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, isi saya yang ketiga ialah memperingati rakan supaya tidak melakukan amalan pembaziran. Okey, kita ni standard lah, student-student uni mesti rakan-rakan kita ajak macam, weh jom makan, teman aku makan jom. So contoh kalau kat kedai tu dia macam ambil banyak sangat lauk, banyak sangat nasi. Kalau kita tahu dia jenis makan tidak habis, so kita tegurlah dia, kau habis tak? Tegur cara sopan lah, jangan terus on the spot, takut dia terasa hati ke apa kan. Kita just tanya, weh kau habis tak? Sebab aku tengok kau makan macam tak habis. Kalau tak habis, habis sikit dulu. Kalau tak habis, habis sikit dulu. Kalau habis nanti tambah baru. Macam tu. So kita kena tegur dengan cara yang sopan supaya dia tidak tersinggung hati dan dia boleh menerima seadanya. Seterusnya, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ini Allah telah memberitahu supaya jika terdapat kawan kita yang bergaduh, kita perlulah saling menasihati mereka supaya diorang tidak bergaduh lah. Macam dah ada ni kita tolong merenggangkan diorang lah, supaya tidak lagi panas lagi lah diorang punya hati. Kita tegur sebab kita ni bersaudara kan. So saya tertarik untuk mengambil ayat ini kerana sebab topik isi saya kali ini memperingati rakan supaya tidak mengamalkan pembaziran.
supaya so ayat ni macam masuk sikit macam memperingati kan, memperingati rakan sebab kita saudara sesama Muslim.